Yang mana yang panjang-panjang kita ni. Apakah pendapat tentang IFC, Interfaith Conference, yang menyatakan Islam Sunni ketinggalan dan perlu bersikap lebih terbuka kepada agama lain? Islam Sunni tak ketinggalan. Game politik kepala dia pun ni yang menimbulkan masalah. Tak ada ketinggalan apa. Tapi tafsiran yang saya sebut, tafsiran yang keliru ini datang daripada sebahagian daripada orang yang tafsir, jadikan tafsiran agama itu dengan kerangka kepentingan tersendiri. Isu orang bukan Muslim boleh masuk masjid, kau tak boleh masuk masjid, itu tafsiran dia yang dibuat. Kita tahu ada pendapat yang kata tak boleh masuk masjid, tetapi dalam konteks negara kita dan konteks lihat kepada hadis sendiri, macam mana perwakilan yang datang berjumpa dengan Nabi SAW? Bagaimana dengan mereka yang datang, termasuk hadis, walaupun bukan sahaja hadis Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal yang ditambat dalam masjid, dia merupakan tawanan. Dia ditambat di dalam masjid dan dia bukan Islam, sehingga dia menyaksikan bagaimana orang solat setiap hari, dan kemudian bila dia buka talinya, kemudian dia keluar dan kemudian dia masuk Islam. Berapa hari ditambat dan Rasulullah berulang tanya dia di dalam masjid. Juga hadis-hadis lain, perwakilan-perwakilan lain, Yahudi dan Kristian yang datang jumpa Nabi dalam masjid, termasuk Yahudi daripada Najran, Kristian daripada Najran yang datang jumpa Nabi dalam masjid. Riwayat daripada Ibn Ishaq, walaupun riwayat ini agak sedikit mu'an'anah, Ibn Ishaq agak longgar. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutnya dalam Zadul Ma'ad, bagaimana apabila sampai waktu solat, Kristian di Najran ni meminta untuk mereka solat cara mereka, dan Nabi biarkan berlaku dalam masjid Nabi. Itu artinya lebih serius. Saya bukan kata boleh untuk mereka buat, tetapi kita terlalu sempit. Sebab itu kita tak boleh dakwah. Kalau awak nak kata ada orang bukan Islam, parti tertentu telah menyalahgunakan masjid, you kata saya tak masuk campur. Tapi awak kata orang bukan Islam tak boleh masuk masjid, ini masalah hukum. Kita masuk campur, kerana besok benda ni akan di-apply kepada benda lain pula. Sampai dia pun heran, masjid dia buat, masuk tak boleh. Jadi masa hari tu bumbung dia pasang, semua pasang kapet pun kadang-kadang dia bubuh. Lepas tu kita masuk tak boleh. Kita jangan confusekan dia. Dia yang jadi tak faham. Kita kata dia boleh masuk masjid, dia boleh berunding dalam masjid, dia boleh bermesyuarat dalam masjid, tak ada masalah ya. Ada orang kata ni ruang solat, ni ruang apa. Habis ruang solat tu masjid, ruang baru belah perempuan ni bukan masjid. Masjid lah. Dia boleh masuk, boleh berjumpa, boleh bincang. Sama juga doa kepada orang bukan Muslim. Semalam saya sebut lah ni, doa kepada orang bukan Muslim. Nabi SAW ketika dipukul dan baginda cedera, baginda takut Allah turunkan bala pada mereka. Nabi kata, Allahumma ghafir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, maafkan mereka. Maksudnya mereka tak tahu. Mereka kafir tu, bukan saya kafir pukul dia. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doktor Muslim, saya kata, bila doktor Muslim, dia boleh tak dia ubati pesakit yang bukan Muslim? Boleh atau tidak? Doktor Muslim boleh tak ubati pesakit yang bukan Muslim? Lepas tu boleh tak dia harapkan pesakit tu sembuh? Kata saya memang berubat je, tapi saya tak harap awak tak sembuh lah. Itu rubbish betul, kan? Kalau dia dah harap sembuh, boleh dia kata, ya Allah bagilah sembuh pesakit saya, boleh tak? Tapi dia kata tak boleh, pasal dia bukan Muslim. Saya suruh satu mufti tu fikir molek-molek, cakap, benda tidak praktikal. You bagi orang jadi confused. Kalau awak kata kita tak boleh doa kepada orang kafir yang mati supaya masuk syurga, yes, itu betul. Itu betul. Itu ada nas.
Tapi untuk satu orang bukan Muslim, kita kata, kita jumpa dia, hatta boleh tak kita jawab salam dia? Boleh tak kita jawab salam? Boleh kita jawab salam. Assalamualaikum. Dia kata kita, Waalaikumsalam. Sejahtera daripada kamu. Sahabat banyaklah meriwayat jawab, boleh jawab salam yang kita sebut dulu. Jadi bila kita kata sejahtera kepada kita kata kita bless dia. Sebenarnya Allah dia sejahtera. Boleh tak kita kata salam satu Malaysia? Boleh tak? Satu Malaysia termasuklah, bukan Islam. Satu salam satu Malaysia tak mana haram kan? Orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu ala man ittaba'al huda. Nabi hantar. Itu satu perkataan yang Nabi guna, maksudnya memang padat ketika itu. Ini mesej penting. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Sebab jika awak tak ikut petunjuk saya, lepas daripada ini saya akan menggunakan urusannya, ialah urusan yang sama ada awak bayar jizyah ataupun kita akan berperang. Salamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera pada orang mengikut petunjuk, kepada sesiapa yang mengikut petunjuk, seperti yang disebut dalam awal-awal surat Nabi SAW. Jadi kita yang bagi orang keliru dalam banyak perkara.